Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Al-Afif Azamuddin bin Nurizam. Nombor metrik 1213134. Saya daripada Fakulti Pengajian Bahasa Utama, khusus Pendidikan Islam. Okey, baiklah. Hari ini saya akan terangkan tentang teknik berpidato. Okey, dalam teknik berpidato ini kita ataupun ada 3 isi. Yang pertama ialah ethos, yang kedua ialah pathos, dan yang ketiga ialah logos. Jadi saya akan terangkan sedikit tentang 3 elemen ini. Okey, apa yang disebutkan sebagai ethos? Ethos ini merangkumi personality, iaitu perwatakan yang menarik dan terlihat kemas. Beliau yang pembicara itu seorang yang peramah, yang sedia mendengar. Cara berjalannya dan berinteraksinya yang sopan, tidak pernah sombong, serta beliau seorang yang menepati masa. Lantas kat situ ia menunjukkan beliau memiliki ataupun menepati ciri-ciri etos dalam berpidato, serta beliau itu seorang yang arif dalam bab yang dibicarakan dan disampaikan, supaya taklah nanti beliau rasa terganggu dengan soalan-soalan yang bakal diajukan oleh mereka yang mendengar. Okey, baik. Kemudian elemen yang kedua iaitu pathos. Okey, pathos ini merupakan satu kemampuan membentuk dan mengawal hadirin, iaitu emosi mereka. Justru menghargai kehadiran pendengar dan menjaga kebajikan hadirin ketika berceramah. Apa yang kita boleh definisikan, ia merupakan satu teknik di mana sepanjang kita memberikan pidato ataupun seorang pembidato itu terlalu khusyuk bercakap, adakah beliau cakna dengan kehadiran penonton ataupun hadirin, sama dari segi kebajikan penat dia ke, ataupun duduk ke berdiri si hadirin tersebut, ataupun bagaimana, ataupun beliau seorang yang terlalu fokus sampai lupa tentang kebajikan hadirin. Jadi untuk menjadi ataupun untuk menguasai teknik berpidato, pathos ataupun kemampuan seorang pembidato itu dalam menguasai diri hadirin hadirat yang ada itu sangatlah penting. Jadi jangan lupa, di saat kita memberikan ucapan, jangan lupa juga kita memberikan perhatian supaya orang rasa tak terabai. Jadi di situ elemen kedua pathos itu dapat kita ataupun pembidato itu patuhi dan terapkan di dalam ucapan diri sendiri. Okey, kemudian kita akan pergi kepada ciri yang ketiga, iaitu logos. Okey, logos ini bermaksud gaya bahasa, tentang mungkin ada penambahan kata-kata pujangga, peribahasa, tata bahasa ataupun dalil Al-Quran dan hadis, mungkin juga sebagainya yang bersesuaian mengikut hadirin hadirat yang datang. Kemudian seorang pembidato itu haruslah menggunakan gaya bahasa yang betul, iaitu berdasarkan fakta ataupun ilmu, melalui contoh-contoh yang jelas, ungkapan-ungkapan yang jelas, dan makna-makna yang mudah difahami. Kerana kita kena ingat, dalam kita bercakap, orang cuba memahamkan apa yang kita ucapkan. Jadi seorang pembidato itu haruslah bijak dalam menyusun setiap ayat dan perkataan beliau supaya tidak disalahfahami, lantas juga mampu memberikan kefahaman yang baik dalam masyarakat ataupun hadirin-hadirat yang mendengar. Jadi ingat, seorang pembidato bukanlah seorang yang banyak gaya bahasa, tetapi bagaimana beliau menguasai satu bahasa dan menguasai satu teknik-teknik yang bersesuaian dengan hadirin hadirat yang hadir untuk mendengar ucapan beliau. Jadi setiap kata-kata itu akan memberikan kebaikan kepada orang yang mendengar. Okey, sebagai penutup, saya akan membawakan satu dalil Al-Quran daripada surah An-Nahl ayat ke-125 yang bermaksud, serulah ke jalan Tuhanmu wahai Muhammad dengan al-hikmah, iaitu kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik, dan berbahaslah dengan mereka yang engkau suruhkan itu dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu ialah jua yang mengetahui akan orang yang sesat, dan dia jualah yang mengetahui akan orang-orang yang mendapat hidayah ini petunjuk. Maka dekat situ Allah menyuruh kepada kita sebagai seorang manusia, kita boleh memberi peringatan atau perseruan dengan kata-kata yang baik, iaitu melalui kebijaksanaan dengan al-hikmah. Jadi kat sini Allah kata kita boleh memberi seruan tu dengan pelbagai cara, dan cara contohnya adalah berpidato. Pidato ini bukanlah kita berhujah, tetapi kita lebih kepada memberikan penerangan melalui gaya bahasa yang baik, personality yang baik. Dan di situ juga kita nampak bahawa Islam ini mempunyai banyak cara dalam
menyeru umat manusia membuat ke arah kebaikan. Dan kita kena ingat, pidato ini bukanlah benda yang baharu, tapi pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Islam juga disampaikan melalui gaya pidato juga. Jadi ingat, bahasa itu mampu mengubah seseorang itu menjadi lebih baik ataupun sebagainya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.